Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakina binti Hari Anwar. Saya akan berkongsi tentang bahagian 2.3 bab 2, iaitu kolaborasi dan perniagaan sosial. Anda pernah tak tertanya-tanya bagaimana orang yang bekerja dapat mencapai tujuan yang sama dan boleh menyelaraskan rancangan dan tindakan mereka? Sememangnya sistem maklumat tidak dapat membuat keputusan, tetapi sesebuah perniagaan memerlukan sistem khas untuk menyokong kerjasama dan juga kerja berpasukan. Untuk sistem maklumat kolaborasi dan perniagaan sosial, saya akan terangkan 4 bahagian, iaitu pertama, kolaborasi, yang kedua, perniagaan sosial, yang ketiga, manfaat perniagaan kolaborasi dan sosial, dan yang keempat, platform kolaborasi dan perniagaan sosial. Bahagian pertama, kolaborasi. Kolaborasi sebenarnya merupakan salah satu aspek penting yang boleh mewujudkan sesebuah perniagaan yang berjaya. Kolaborasi boleh dikenali sebagai kerjasama yang bermaksud bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi boleh berlaku dalam jangka masa yang panjang maupun jangka masa yang pendek. Ia bergantung kepada hubungan antara pekerja tersebut dan sifat tugas itu sendiri. Mari kita lihat 3 sebab atau alasan utama kenapa kolaborasi itu penting. Yang pertama, mengubah sifat kerja. Yang kedua, pertumbuhan pekerjaan profesional. Dan yang ketiga, mengubah organisasi firma. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mengubah sifat kerja. Ini bermaksud sifat kerja telah berubah yang kini pengeluaran produk berlaku secara bebas dalam setiap peringkat dan dikoordinasikan kepada penyelia. Hal ini secara tidak langsung telah mendorong pekerja untuk berkolaborasi dengan lebih erat dalam menghasilkan perkhidmatan atau produk yang lebih baik. Yang kedua, pertumbuhan pekerjaan profesional. Ini bermaksud pekerjaan profesional yang telah diwujudkan lebih cenderung kepada pekerjaan profesional di sektor perkhidmatan yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat atau boleh dikenali sebagai interaction job. Yang ketiga, mengubah organisasi firma. Dahulunya, pengurus mengatur kerja dengan cara hierarki, bermaksud perintah atau arahan turun secara hierarki dan bertindak balas dengan beralih ke atas hierarki semula. Kini, kerja disusun dan diagihkan ke dalam pasukan lalu mencari jalan penyelesaian dengan menggunakan kaedah mereka sendiri. Bahagian kedua, perniagaan sosial. Sebenarnya, perniagaan sosial merupakan salah satu cara bagi sesebuah syarikat untuk meningkatkan tahap kolaborasi mereka. Perniagaan sosial bermaksud menghubungkan interaksi antara kumpulan di dalam dan juga di luar syarikat. Tanpa kita sedari, sebenarnya antara contoh platform perniagaan sosial ialah Facebook, Instagram dan Twitter. Perniagaan sosial dapat mengukuhkan ikatan antara pembekal, pelanggan dan juga pekerja. Untuk lebih jelas lagi, cuba bayangkan dengan wujudnya platform seperti Twitter, Instagram dan Facebook, mereka produk akan dapat mengetahui secara langsung mengenai maklum balas produk mereka daripada pelanggan. Seterusnya, kegunaan atau aplikasi perniagaan sosial. Terdapat 8 kegunaan perniagaan sosial. Antaranya, yang pertama, rangkaian sosial. Yang kedua, sumber orang ramai. Yang ketiga, ruang kerja yang dikongsi. Yang keempat, blog dan wiki. Yang kelima, perdagangan sosial. Yang keenam, perkongsian fail. Ketujuh, pemasaran sosial. Dan yang ke-8, komuniti. Sekarang, mari kita lihat aplikasi perniagaan sosial dan juga kegunaannya. Ada 8. Yang pertama, rangkaian sosial atau social network. Ia boleh menghubungkan antara profil peribadi dan juga perniagaan. Yang kedua, sumber orang ramai atau crowdsourcing. Pengetahuan kolektif yang bermanfaat untuk menjana idea dan penyelesaian baru. Yang ketiga, ruang kerja yang dikongsi atau share workplaces. Ia boleh menyelaraskan projek dan juga tugas. Yang keempat, blog dan wiki.
Ia boleh menerbitkan dan mengakses pengetahuan dengan pantas serta membincangkan pendapat dan juga pengalaman. Yang kelima, perdagangan sosial atau social commerce. Pendapat yang dikongsi mengenai pembelian seperti di Amazon. Yang keenam, perkongsian fail atau file sharing. Boleh memuat naik, berkongsi dan komen pada foto, video, audio dan dokumen teks. Yang ketujuh, pemasaran sosial atau social marketing. Digunakan sebagai media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan serta memperoleh pandangan pelanggan. Yang terakhir, komuniti. Boleh membincangkan pelbagai topik di forum terbuka untuk berkongsi kepakaran masing-masing. Sekiranya aplikasi perniagaan sosial digunakan seiring dengan kolaborasi, maka ia akan mewujudkan operasi yang efisien, mendorong inovasi dan juga mempercepatkan pengambilan sesuatu keputusan. Bahagian yang terakhir, platform kolaborasi dan perniagaan sosial. Kini, terdapat rangkaian produk perisian yang mampu menyediakan platform pelbagai fungsi yang bertujuan untuk berkolaborasi dan perniagaan sosial di antara pasukan pekerja yang bekerjasama dari banyak lokasi yang berbeza. Terdapat 4 platform kolaborasi dan perniagaan sosial yang utama. Yang pertama, sistem mesyuarat maya. Yang kedua, Google Cloud. Yang ketiga, Microsoft SharePoint dan IBM Notes. Yang keempat, alat rangkaian perusahaan sosial. Keempat-empat platform kolaborasi dan perniagaan sosial ini mempunyai kefungsian yang berbeza. Untuk sistem mesyuarat maya, kegunaannya adalah membolehkan individu di 2 atau lebih lokasi untuk berkomunikasi secara serentak melalui penghantaran video atau audio dua hala. Sistem ini boleh dikenali juga sebagai persidangan video atau audio, sebagai contoh aplikasi Zoom dan juga Google Meet. Sistem mesyuarat maya ini biasanya digunakan bertujuan untuk taklimat produk, kursus latihan dan sesi strategik. Secara tidak langsung dapat mengurangkan perbelanjaan perjalanan dan membolehkan orang di lokasi yang berbeza untuk bertemu dan bekerjasama. Yang kedua pula ialah Google Cloud. Perkhidmatan kolaborasi Google Cloud ialah sebuah rangkaian perkhidmatan perkomputeran yang ditawarkan oleh Google. Ia bertujuan untuk penyimpanan data, analisis data dan sebagainya. Perkhidmatan kolaborasi Google Cloud juga menawarkan banyak alat dan perkhidmatan dalam talian yang lain. Ini termasuklah Google Drive, Google Docs, Google Apps, Google Sites dan Google Plus. Sebilangan besarnya adalah percuma. Yang ketiga, Microsoft SharePoint dan IBM Notes. Sebagai contoh, Microsoft Office termasuklah Office 365 yang berasaskan web dalam talian yang menawarkan perkhidmatan langganan. Ia membolehkan pekerja berkongsi dokumen mereka dan berkolaborasi dalam projek menggunakan dokumen Office sebagai asas. Microsoft SharePoint juga merupakan laman web dalaman yang mengatur menyimpan maklumat di satu ruang kerja pusat dan membolehkan pekerja mengkoordinasikan kegiatan kerja, menerbitkan dokumen, menyelenggarakan senarai tugas, melaksanakan aliran kerja dan juga berkongsi maklumat melalui wiki dan blog. Ini bermaksud Microsoft SharePoint membantu pengguna untuk mencari maklumat yang relevan dengan cepat dan cekap ketika bekerja. Manakala IBM Notes pula yang sebelumnya dikenali sebagai Lotus Note adalah sistem perisian kolaboratif dengan kemampuan untuk berkongsi kalender, email, pesanan, penulisan dan penyuntingan kolektif, akses pangkalan data bersama dan mesyuarat secara talian. Perisian notes yang dipasang di komputer desktop ataupun komputer riba dapat memperoleh aplikasi yang tersimpan di pelayan IBM Domino. Untuk yang terakhir ialah alat rangkaian perusahaan sosial atau Enterprise Social Networking Tools. Yang baru saja saya jelaskan tadi, ia merangkumi kemampuan untuk menyokong perniagaan sosial. Tetapi ada juga alat sosial yang lebih khusus untuk tujuan ini, seperti Salesforce Chatter, Microsoft Yammer, Jive dan IBM Connection. Alat rangkaian sosial perusahaan mencipta nilai perniagaannya yang tersendiri dengan menghubungkan anggota organisasi melalui profil, kemaskini dan pemberitahuan yang serupa dengan ciri-ciri Facebook tetapi disesuaikan dengan penggunaan korporat dalaman. Untuk maklumat yang lebih terperinci mengenai keupayaan sosial dalaman ini ialah ia terbahagi kepada 6, iaitu pertama, profil.
Yang kedua, perkongsian kandungan. Yang ketiga, suapan dan pemberitahuan. Yang keempat, ruang kerja kumpulan dan pasukan. Yang kelima, penandaan. Dan yang keenam, kebenaran dan privasi. Untuk lebih jelas lagi, kita pergi satu persatu keupayaan perisian rangkaian sosial. Yang pertama, profil. Keupayaan untuk menyusun profil ahli yang menggambarkan siapa individu, latar belakang, pendidikan dan juga minat. Termasuklah persatuan dan kepakaran yang berkaitan dengan pekerjaannya, seperti kemahiran, projek dan juga pasukan. Yang kedua, perkongsian kandungan. Boleh berkongsi, menyimpan dan juga menguruskan kandungan termasuklah dokumen, persembahan, gambar dan juga video. Yang ketiga, suapan dan pemberitahuan atau lebih dikenali sebagai notification. Dapat menyampaikan aliran maklumat masa nyata, mengemas kini status dan mengumumkan dari individu dan kumpulan yang ditentukan. Yang keempat, ruang kerja kumpulan dan pasukan. Dapat membentuk kumpulan untuk berkongsi maklumat, berkolaborasi pada dokumen dan mengerjakan projek. Yang kelima, penandaan sosial. Dapat menyatakan pilihan untuk bahagian kandungan tertentu, serupa dengan butang suka di Facebook. Penandaan juga membolehkan orang menambah kata kunci untuk mengenal pasti kandungan yang mereka sukai. Yang terakhir, kebenaran dan privasi. Keupayaan untuk memastikan maklumat peribadi berada dalam lingkungan yang tepat, seperti yang ditentukan. Dalam rangkaian sosial perusahaan, ada keperluan untuk menentukan siapa di syarikat yang mempunyai izin untuk melihat maklumat yang dicarinya. Kesimpulan yang saya dapat ialah perniagaan memerlukan sistem maklumat untuk menyokong kolaborasi dan kerja berpasukan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.